rumah kos rendah dan rumah awam kerajaan negeri, 50 juta ringgit akan diperuntukkan. Dalam usaha memartabatkan Islam, dalam 5 tahun ini kerajaan negeri telah melipat gandakan peruntukan hal ehwal Islam daripada 26 juta ringgit kepada 64 juta ringgit. Zakat, pungutan zakat telah naik daripada 44 juta ringgit kepada 72 juta ringgit, dan agihan zakat daripada 48 juta ringgit kepada 70 juta ringgit pada 2012. Yayasan Islam Pulau Pinang di bawah pimpinan Dato' Mansur telah pun ditubuhkan, dan juga satu majlis syurah di bawah Dato' Malik pun telah didirikan. Untuk masa akan datang, sebuah hospital Islam berkonsepkan wakaf akan ditubuhkan di Pulau Pinang. Tanah untuk pembangunan surau perkuburan Islam dan Mai akan diteruskan, dan tentulah peruntukan tahunan untuk aktiviti keagamaan juga diberikan, dan tanah bernilai 50 juta ringgit untuk membina kompleks ibu pejabat syariah di Georgetown akan diberikan, dan 10 juta ringgit dibelanjakan untuk membina mahkamah syariah seberang Perai Tengah. Teras ke-8, negeri berkebajikan. Dalam 5 tahun ini kita boleh rasa bangga, Pulau Pinang menjadi negeri pertama yang hapuskan miskin tegar. Kita memulakan program sumbangan tahunan RM100 kepada warga emas, OKU, ibu tunggal, serta hairat kematian RM1,000 untuk warga emas, dan tentu memberikan sumbangan RM200 untuk program anak emas, RM100 untuk pelajar emas, RM1,000 untuk mahasiswa IPTA, serta RM100 setiap bulan kepada semua penarik beca di Pulau Pinang. Tak ada negeri-negeri lain macam Pulau Pinang, tiap-tiap bulan bagi wang sama penarik beca. Itu sebabnya masih ada penarik beca di Pulau Pinang. Kita bagi RM100 setiap bulan. Kita pun membina pusat dialisis CAT yang pertama untuk meringankan beban pesakit buah pinggan, dan memberi bantuan kepada mangsa bencana alam dalam tempoh 24 jam. Dulu 1 minggu, sekarang 24 jam wang akan sampai. Untuk 5 tahun ini, kerajaan negeri menerusi agenda ekonomi saksama akan mencipta sejarah lagi dengan menjadi negeri pertama di Malaysia yang hapuskan kemiskinan, dengan memastikan setiap keluarga dapat RM770 setiap bulan. Tak cukup, kerajaan negeri akan tambah sampai cukup genap RM770 sebulan. Pusat dialisis CAT bagi orang miskin cuci buah pinggan kita akan dirikan di setiap daerah di Pulau Pinang. Kad bas kaki Penang akan diberikan percuma kepada OKU. Ini menunjukkan kita prihatin kepada OKU. Dan untuk mereka yang tak ada kewarganegaraan, kerajaan negeri menubuhkan unit pendaftaran dan unit bantuan di setiap daerah. Dan lagi satu insentif baru, ini untuk pemandu taksi, memberikan insentif perkhidmatan sebanyak RM600 setahun kepada semua pemandu taksi di Pulau Pinang. Dan ini akan memberikan faedah kepada 1,200 pemandu taksi di Pulau Pinang. Nombor 9, wanita. Kerajaan negeri dalam 5 tahun telah mendirikan 2 pusat penjagaan kanak-kanak.
Kita pun telah mewujudkan kemudahan penyusuan bayi di pejabat kerajaan dan menubuhkan satu perbadanan khas untuk jaga sama hal-hal kebajikan wanita. Untuk 5 tahun akan datang, kerajaan negeri bercarang memberi pemeriksaan mamogram percuma serta menyediakan pusat jagaan kanak-kanak di setiap daerah. So untuk kita punya muslimin muslimat, kita punya kaum wanita di sini, tolong sebarkan, akan berikan pemeriksaan mamogram percuma kepada wanita-wanita di Pulau Pinang. Untuk orang-orang muda, kerajaan negeri akan bina gelangan futsal di setiap 40 kadu di Pulau Pinang. Dan juga akan memperkenalkan dasar pengasuhan kanak-kanak melalui pembangunan wanita Pulau Pinang, satu perpaduan khas untuk menjaga hal ehwal wanita. Nombor 10, kesenian, kebudayaan dan warisan. Menerusi Georgetown World Heritage Incorporated, kerajaan negeri telah memelihara, mempromosi dan melindungi warisan di Pulau Pinang. Pada masa yang sama telah menganjurkan pesta-pesta kebudayaan macam Festival Georgetown, Festival P. Ramlee dan Festival Kesusastraan Georgetown. Kerajaan negeri pun telah memberikan sokongan kepada Penang Institute untuk menjadi pusat ilmuan serantau. Dan untuk mereka yang beragama bukan Islam, kerajaan negeri telah mewujudkan portfolio hal ehwal bukan Islam untuk menguruskan hal-hal berkaitan dengan golongan bukan Islam. Dan tentulah semua tahu bahawa kerajaan negeri telah memudah cara pembinaan kuil Murugan terbesar di luar India, iaitu di Pulau Pinang. Untuk 5 tahun akan datang, kerajaan Pakatan Rakyat akan memohon kerajaan persekutuan menetapkan lingkaran tanah warisan Melayu seperti di Tanjung Tokong dan Batu Uban. Kerajaan telah menulis banyak surat kepada kerajaan persekutuan, tetapi tak dapat respons positif. Tak apa, bulan depan kita jadi kerajaan, kita akan luluskan. Kita akan memantapkan lembaga wakaf Hindu dan menambah zon rumah ibadat bukan Islam di penempatan baru mengikut keperluan. Nombor 11 ialah Pulau Pinang bersih, hijau, sihat, selamat. Dari segi inisiatif hijau, kita memulakan kempen tiada beg plastik percuma setiap hari dan mencapai kadar kita semula sebanyak 24%, kadar paling tinggi di seluruh Malaysia. Pulau Pinang juga mencatat penurunan indeks jenayah paling tinggi di Malaysia dengan pasukan penunda sukarela memasang CCTV serta kerjasama dengan pihak PDRM. Dalam 5 tahun ini, Sungai Juru dan Sungai Pinang telah dipulihkan daripada kelas 5 sekarang jadi kelas 3. Dan kita mewujudkan taman hijau dan menanam pokok di seluruh dunia. Untuk manifesto 5 tahun akan datang, kita akan meneruskan kempen tiada beg plastik dan mensasarkan kadar kita semula daripada 24% kepada 40% menjelang 2020 dan mengurangkan penjanaan sisa per kapita sebanyak 50%. Kerajaan negeri juga akan menambah CCTV
dan pencahayaan lampu jalan untuk mengekalkan Pulau Pinang sebagai negeri paling selamat. Sekurang-kurangnya 1 tiang lampu jalan setiap hari. Sekurang-kurangnya semua tempat-tempat berjenayah akan pasang CCTV. Ini untuk jaga sama wanita. Dan akan mengekalkan balik pulau sebagai koridor hijau. Yang terakhir, desentralisasi. Ini penting kerana rakyat mesti mempunyai kuasa tempatan. Dalam 5 tahun ini, kerajaan negeri berjaya menghalang penswastaan penerusan sisa pembejahan oleh kerajaan pusat, mengekalkan kawalan kerajaan tempatan, mengurangkan kos serta meningkatkan kecekapan kerja-kerja pengurusan sisa pembejahan. Kita telah memberikan perkhidmatan bas percuma di kawasan bandar Georgetown, bas percuma Park and Ride daripada Seberang Jaya ke Bayi Lepas. Dan untuk memastikan rakyat ada kuasa memilih ahli-ahli majlis tempatan mereka, kerajaan negeri telah mengubah enactment pilihan raya kerajaan tempatan. Untuk 5 tahun akan datang, kerajaan negeri berhasrat melaksanakan pilihan raya kerajaan tempatan untuk mengembalikan undi ketiga. Kita juga bercadang mempertingkat sistem pengangkutan awam melalui perkhidmatan bas percuma waktu puncak di seluruh Pulau Pinang termasuk Seberang Perai. Kita nak bayar 10 juta ringgit kepada kerajaan pusat, tapi kerajaan pusat tak mau terima. Mungkin kita jadi kerajaan, kita boleh dapat bas percuma tanpa bayaran lah. Menjadi Pulau Pinang negeri berbasikal dengan laluan basikal 200 km di seluruh negeri. Mengembalikan pelabuhan Pulau Pinang dan perkhidmatan feri kepada kuasa kerajaan negeri. Dan lagi, mengembalikan kuasa menentukan hak milik kekal tanah kepada kerajaan negeri. Kita nak bagi hak milik kekal kepada rumah kos rendah, rumah kos sederhana rendah, tetapi dihalang oleh kerajaan pusat Barisan Nasional. Jahat betul, tak mau orang miskin dapat hak milik kekal. Dan kita harus dapat kuasa menentukannya semula. Ini adalah 12 teras utama manifesto Pulau Pinang. Kita mahu Pulau Pinang bersih, hijau, sihat, selamat, supaya kita boleh menggorak masa depan anak-anak kita. Dan untuk masa depan, memupuk anak-anak kita untuk masa depan. In the last 5 years, we prepare the future for our young. For the next 5 years, we want to prepare our young for the future. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Saya harap semua boleh hafal manifesto ini. Boleh tak? Ia mudah saja. Ia untuk semua rakyat Pulau Pinang daripada segala lapisan, tak kira muda atau tua, laki atau perempuan, tak kira apa bangsa, apa kaum, asalkan warga Pulau Pinang, semua akan dapat bersama-sama menikmati kemajuan dan kemakmuran yang diberikan oleh Kerajaan Negeri Pakatan Rakyat. Mari kita pastikan menerusi manifesto ini. Ini senjata utama untuk kalahkan fitnah, untuk atasi ugutan, dan untuk menangani pembelian undi menerusi wang politik yang berleluasa. Saya yakin, saya percaya rakyat Pulau Pinang tidak akan makan fitnah, ugutan dan wang Barisan Nasional. Kita selalu akan
galakkan rakyat. Kalau bagi wang, mesti angkat. Wang masuk kocek, undi kasih PR. Boleh tak?